Assalamualaikum. Awak yang menonton video ini mesti dah jawab salam kan? Alhamdulillah, kita kan saudara sesama Islam. Baiklah, di sini kami membuka peluang kepada anda untuk menyertai keluarga PDK. Kita akan bersama-sama melaksanakan aktiviti dakwah dan kebajikan. Bersama-samalah kita menyebarkan program PDK ini kepada saudara kita supaya mengetahui bahawa kita telah sama-sama membuka ruang kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya untuk turut serta memberi sedikit sumbangan ikhlas yang dapat dikongsi bersama-sama mereka yang terkesan dengan pandemik ini. Seperti mereka yang kehilangan punca pendapatan, mereka yang ada kerja tapi masih memohon bantuan oleh kerana bilangan ahli keluarga yang ramai, dan ibu tunggal yang terpaksa mencari nafkah bagi menyara anak-anak mereka yang masih kecil. Ayuh, sertai kami menjadi sebuah keluarga dengan asbab kita menyebarkan program-program PDK. Semoga akan ramai yang menyumbang dan dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita, insya-Allah. Terima kasih. Tengok kamera. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar kan bermacam kisah mengenai rakyat Malaysia yang terkesan akibat PKP dan lockdown? Banyak hari makan bubur dan garam sahaja. 2 hari tidur pun susah kerana perut kosong. Anak-anak saya menahan lapar semuanya. Baki akaun bank saya cuma RM3 sahaja yang tinggal. Di rumah tiada beras yang hendak dimakan. 3 hari kami cuma kenyangkan dengan minum air kosong sahaja. Ini bukan lagi sesuatu perkara yang asing buat kita. Semua masyarakat perlu dibantu di fasa yang penuh mencabar ini. Mereka memerlukan bantuan kita untuk meredakan keresahan, kesepitan dan kesakitan yang sedang mereka alami. Untuk pengetahuan anda yang menonton, PDK ini adalah sebuah badan yang sudah berdaftar semenjak 2016 dan kami cuma mahukan sokongan anda sahaja bagi membantu kami menjayakan lagi program seperti ini. Kerana apa? Kerana D itu adalah dakwah dan K itu adalah kebajikan, manakala P itu adalah penggerak yang mana kamilah yang akan menggerakkan lalu menjayakan dan merealisasikan program tersebut. Maka dari itu, jika anda mahu menyumbang, boleh terus ke darukifayah.org untuk menghulurkan bantuan anda. Terdapat banyak kempen-kempen yang sudah kami jalankan dan telah memberi manfaat kepada ramai golongan yang terkesan termasuk peniaga, frontliner dan asnaf.
Assalamualaikum brothers and sisters. It is only when you look at something in detail that you can begin to comprehend it and grasp its significance. This is a location where Muslims congregate and pray together. A building that may be referred to as a mosque, surau or musalla. Whatever we name it, there is no question that this is a special site of worship for Muslims, including salah and itikaf, as well as a center of culture, muamalah and the growth of Islamic teaching. However, did you realize that the majority of these musallas or mosques depend heavily on donation to operate? And the majority of donation come from local residents, especially those who visit the mosque for prayer. The mathematics is straightforward. The more individuals who visit the musalla or mosque, the larger the cumulative amount of contribution. However, how are all the Muslim communities in the surrounding musallas to be reached? Organizing a program may be an excellent choice. However, such a program would need financing, which would rely on the amount of money in their musalla's account. We completely understand this scenario, which is why we created the mobile app My Musalla, an application with 12 functions that may assist and empower any musalla. First, background information and contacts page. Muslim inside communities will be familiar with the details and specifics of their musalla, the committees and who to contact in the event of an emergency such as a death. Contact page. This is where communities do not need to keep any numbers on their phone. With a single click, they can connect it to the musallas in charge. Calendar page will display the musallas activities. Notification page. Through the notification feature, musalla may communicate any information to their Muslim community. Donation page and donation QR code page. This is where a link to a donation page where communities may make direct contribution to the musalla's account. And for those seeking a simpler or faster method of donating, you can choose donate through the QR code. Register your place of residence page. It is critical to have data on Muslim communities. This will assist the musalla in registering every Muslim and ensuring that no one is left behind. Log into Qaryah and social wall. Additionally, this app has a social wall where members of all Muslim groups may interact through the in-house platform. And finally, links to the musalla's common social media site, which to include WhatsApp, Facebook and YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar kan bermacam kisah mengenai rakyat Malaysia yang terkesan akibat PKP dan lockdown? Banyak hari makan bubur dan garam sahaja. 2 hari tidur pun susah kerana perut kosong. Anak-anak saya menahan lapar semuanya. Baki akaun bank saya cuma RM3 sahaja yang tinggal. Di rumah tiada beras yang hendak dimakan. 3 hari kami cuma kenyangkan dengan minum air kosong sahaja. Ini bukan lagi sesuatu perkara yang asing buat kita. Semua masyarakat perlu dibantu di fasa yang penuh mencabar ini. Mereka memerlukan bantuan kita untuk meredakan keresahan, kesepitan dan kesakitan yang sedang mereka alami. Untuk pengetahuan anda yang menonton, PDK ini adalah sebuah badan yang sudah berdaftar semenjak 2016 dan kami cuma mahukan sokongan anda sahaja bagi membantu kami menjayakan lagi program seperti ini. Kerana apa? Kerana D itu adalah dakwah dan K itu adalah kebajikan, manakala P itu adalah penggerak yang mana kamilah yang akan menggerakkan lalu menjayakan dan merealisasikan program tersebut. Maka dari itu, jika anda mahu menyumbang, boleh terus ke darukifayah.org untuk menghulurkan bantuan anda. Terdapat banyak kempen-kempen yang sudah kami jalankan dan telah memberi manfaat kepada ramai golongan yang terkesan termasuk peniaga, frontliner dan asnaf. Assalamualaikum kepada anda yang menonton. Baru-baru ini, PM telah memberi kebenaran rentas negeri serentak seluruh negara. Suatu pengumuman sangat-sangat yang dinantikan selepas pengumuman Hari Raya. Akan tetapi, pasti akan ada kebarangkalian virus dari bandar atau kawasan yang berisiko tinggi atau ketika perjalanan yang panjang, pastinya akan ada risiko di tempat persinggahan. Walaupun rakyat Malaysia secara amnya dilengkapkan dengan vaksin, namun kita hendaklah sentiasa melaksanakan SOP dalam kehidupan harian.
Akan tetapi terlintas tidak dalam benak hati kita, mampu atau tidak bagi keluarga B40 untuk menyediakan kelengkapan-kelengkapan seumpama kit COVID-19. Ini adalah sesuatu yang membebankan. Oleh itu, PDK membuka program yang dinamakan Kit Sejahtera. Antara barang yang diinfakkan adalah gel sanitasi, cecair pembasmi kuman, vitamin C, bancuhan vitamin C, oximeter, upamol dan pelitup muka. Riwayat Al-Bukhari, mafhumnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar bahawa taun menimpa sesuatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke dalam kawasan tersebut. Dan apabila kamu berada di dalam kawasan yang terdapat padanya taun, janganlah kamu keluar daripadanya. Ini merupakan kaedah fiqhiyah yang menyekat sesuatu yang buruk dengan tidak melakukan kefasikan demi menjaga maqasid syariah, yang mana salah satunya adalah nyawa dan diri. Sudah menjadi tanggungjawab kita menjalankan kerja-kerja fardu kifayah ini untuk kita membantu menyediakan kelengkapan asas ini untuk kegunaan mereka seharian. Untuk pengetahuan anda yang menonton, berikut adalah antara barang yang bakal diberikan kepada keluarga B40. Maka dari itu, ayuh rebut kesempatan ini untuk kita mengambil tempat dalam sumbangan dan tukarkan wang kita kepada pahala yang akan timbang di akhirat sana. Assalamualaikum. Awak yang menonton video ini mesti dah jawab salam kan? Alhamdulillah, kita kan saudara sesama Islam. Baiklah, di sini kami membuka peluang kepada anda untuk menyertai keluarga PDK. Kita akan bersama-sama melaksanakan aktiviti dakwah dan kebajikan. Bersama-samalah kita menyebarkan program PDK ini kepada saudara kita supaya mengetahui bahawa kita telah sama-sama membuka ruang kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya untuk turut serta memberi sedikit sumbangan ikhlas yang dapat dikongsi bersama-sama mereka yang terkesan dengan pandemik ini, seperti mereka yang kehilangan punca pendapatan, mereka yang ada kerja tapi masih memohon bantuan oleh kerana bilangan ahli keluarga yang ramai, dan ibu tunggal yang terpaksa mencari nafkah bagi menyara anak-anak mereka yang masih kecil. Ayuh sertai kami menjadi sebuah keluarga dengan asbab kita menyebarkan program-program PDK. Semoga akan ramai yang menyumbang dan dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita, insya-Allah. صلوات 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 على محمد.
gamer. Terima kasih. Assalamualaikum brothers and sisters. It is only when you look at something in detail that you can begin to comprehend it and grasp its significance. This is a location where Muslims congregate and pray together. A building that may be referred to as a mosque, surau or musalla. Whatever we name it, there is no question that this is a special site of worship for Muslims, including salah and itikaf, as well as a center of culture, muamalah and the growth of Islamic teaching. However, did you realize that the majority of these musallas or mosques depend heavily on donation to operate? And the majority of donation come from local residents, especially those who visit the mosque for prayer. The mathematics is straightforward. The more individuals who visit the musalla or mosque, the larger the cumulative amount of contribution. However, how are all the Muslim communities in the surrounding musallas to be reached? Organizing a program may be an excellent choice. However, such a program would need financing, which would rely on the amount of money in their musalla's account. We completely understand this scenario, which is why we created the mobile app My Musalla, an application with 12 functions that may assist and empower any musalla. First, background information and contacts page. Muslim inside communities will be familiar with the details and specifics of their musalla, the committees and who to contact in the event of an emergency such as a death. Contact page. This is where communities do not need to keep any numbers on their phone. With a single click, they can connect it to the musalla's in charge. Calendar page will display the musalla's activities. Notification page. Through the notification feature, musalla may communicate any information to their Muslim community. Donation page and donation QR code page. This is where a link to a donation page where communities may make direct contribution to the musalla's account. And for those seeking a simpler or faster method of donating, you can choose donate through the QR code. Register your place of residence page. It is critical to have data on Muslim communities. This will assist the musalla in registering every Muslim and ensuring that no one is left behind. Log in to Qaryah and social wall. Additionally, this app has a social wall where members of all Muslim group may interact through the in-house platform. And finally, links to the musalla's common social media site, which to include WhatsApp, Facebook and YouTube. Assalamualaikum kepada anda yang menonton. Baru-baru ini, PM telah memberi kebenaran rentas negeri serentak seluruh negara. Suatu pengumuman sangat-sangat yang dinantikan selepas pengumuman Hari Raya. Akan tetapi, pasti akan ada kebarangkalian virus dari bandar atau kawasan yang berisiko tinggi atau ketika perjalanan yang panjang, pastinya akan ada risiko di tempat persinggahan.
Walaupun rakyat Malaysia secara amnya dilengkapkan dengan vaksin, namun kita hendaklah sentiasa melaksanakan SOP dalam kehidupan harian. Akan tetapi terlintas tidak dalam benak hati kita, mampu atau tidak bagi keluarga B40 untuk menyediakan kelengkapan seumpama kit COVID-19. Ini adalah sesuatu yang membebankan. Oleh itu, PDK membuka program yang dinamakan Kit Sejahtera. Antara barang yang diinfakkan adalah gel sanitasi, cecair pemasmi kuman, vitamin C, bancuhan vitamin C, oximeter, upamol dan pelitup muka. Riwayat Al-Bukhari, mafhumnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar bahawa taun menimpa sesuatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke dalam kawasan tersebut. Dan apabila kamu berada di dalam kawasan yang terdapat padanya taun, janganlah kamu keluar daripadanya. Ini merupakan kaedah fiqhiyah yang menyekat sesuatu yang buruk dengan tidak melakukan kefasikan demi menjaga maqasid syariah, yang mana salah satunya adalah nyawa dan diri. Sudah menjadi tanggungjawab kita menjalankan kerja-kerja fardu kifayah ini untuk kita membantu menyediakan kelengkapan asas ini untuk kegunaan mereka seharian. Untuk pengetahuan anda yang menonton, berikut adalah antara barang yang bakal diberikan kepada keluarga B40. Maka dari itu, ayuh rebut kesempatan ini untuk kita mengambil tempat dalam sumbangan dan tukarkan wang kita kepada pahala yang akan timbang di akhirat sana. Assalamualaikum. Awak yang menonton video ini mesti dah jawab salam kan? Alhamdulillah, kita kan saudara sesama Islam. Baiklah, di sini kami membuka peluang kepada anda untuk menyertai keluarga PDK. Kita akan bersama-sama melaksanakan aktiviti dakwah dan kebajikan. Bersama-samalah kita menyebarkan program PDK ini kepada saudara kita supaya mengetahui bahawa kita telah sama-sama membuka ruang kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya untuk turut serta memberi sedikit sumbangan ikhlas yang dapat dikongsi bersama-sama mereka yang terkesan dengan pandemik ini, seperti mereka yang kehilangan punca pendapatan, mereka yang ada kerja tapi masih memohon bantuan oleh kerana bilangan ahli keluarga yang ramai, dan ibu tunggal yang terpaksa mencari nafkah bagi menyara anak-anak mereka yang masih kecil. Ayuh sertai kami menjadi sebuah keluarga dengan asbab kita menyebarkan program-program PDK. Semoga akan ramai yang menyumbang dan dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita, insya-Allah.
Assalamualaikum, brothers and sisters. It is only when you look at something in detail that you can begin to comprehend it and grasp its significance. This is a location where Muslims congregate and pray together, a building that may be referred to as a mosque, surau or musalla. Whatever we name it, there is no question that this is a special site of worship for Muslims, including salah and itikaf, as well as a center of culture, muamalah and the growth of Islamic teaching. However, did you realize that the majority of these musallas or mosques depend heavily on donation to operate? And the majority of donation come from local residents, especially those who visit the mosque for prayer. The mathematics is straightforward. The more individuals who visit the musalla or mosque, the larger the cumulative amount of contribution. However, how are all the Muslim communities in the surrounding musallas to be reached? Organizing a program may be an excellent choice. However, such a program would need financing, which would rely on the amount of money in their musalla's account. We completely understand this scenario, which is why we created the mobile app My Musalla, an application with 12 functions that may assist and empower any musalla. First, background information and contacts page. Muslim inside communities will be familiar with the details and specifics of their musalla, the committees and who to contact in the event of an emergency such as a death. Contact page. This is where communities do not need to keep any numbers on their phone. With a single click, they can connect it to the musalla's in charge. Calendar page will display the musalla's activities. Notification page. Through the notification feature, musalla may communicate any information to their Muslim community. Donation page and donation QR code page. This is where a link to a donation page where communities may make direct contribution to the musalla's account. And for those seeking a simpler or faster method of donating, you can choose donate through the QR code. Register your place of residence page. It is critical to have data on Muslim communities. This will assist the musalla in registering every Muslim and ensuring that no one is left behind. Log in to Qaryah and social wall. Additionally, this app has a social wall where members of all Muslim group may interact through the in-house platform. And finally, links to the musalla's common social media site, which to include WhatsApp, Facebook and YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Pertubuhan Darul Kifayah adalah sebuah pertubuhan yang berdaftar semenjak tahun 2016 sehingga kini. PDK telah menciptakan pelbagai program yang melibatkan program dakwah dan kebajikan. Kali ini, julung kalinya PDK iaitu Pertubuhan Darul Kifayah menganjurkan tazkirah yang bertajuk Tanggungjawab Remaja Syurga yang akan disampaikan oleh saudara Nidal Haziq. Beliau sangat bergiat aktif dalam aktiviti sukarelawan. Beliau juga merupakan salah seorang pelajar USIM. Maka dari itu, jangan berbuang masa lagi. Jom luangkan masa anda untuk hadir dalam tazkirah malam ini. Bantu kami sebarkan live ini kepada saudara kita yang lain. Sebarkan perkara yang baik. Penuhkan buku amalan dengan perkara yang memberi manfaat. Tidak hanya penat di dunia, akhirat kita senang di sana. Silakan saudara kita Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ke suara? Dengar? Jelas ke? Okey. Kalau suara sangkut beritahu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in.
bersyukur kepada Allah SWT sebenarnya dapat mengizinkan kita untuk sertai orang kata live pada hari ini kan, di Facebook Pertubuhan Darul Kifayah. Dan bila mana kita cakap pasal syukur ni, dia akan dekat dengan nikmat yang Allah SWT berikan kan. Yang mana nikmat ni of course ramai sebenarnya yang akan mensyukurinya dalam bentuk percakapan, tapi teramat sedikit untuk orang mensyukurinya dalam bentuk praktikal perbuatannya. Sebagai contoh, kalau mungkin boleh relatekan sikit kan dengan quotes, slogan quotes yang sebelum ni kita biasa dengar kan, yang mana Allah sayang kita kan, Allah sayang kita. Dan kalau kita twist sikit kan, adakah kita sayang Allah kan? Dan kasih sayang ni of course sangat-sangat boleh disamaertikan dengan nikmat yang Allah SWT berikan kan. Yang mana Allah sayang kita dan Allah akan bagi kita banyak nikmat kan. Dan pelbagai nikmat tak terkira. Tapi adakah kita ni sayang Allah yang mana kita sambut nikmat tu dengan sebaiknya dan mensyukuri nikmat tu dengan sewajarnya kan. Jadi benda tu mungkin kita boleh tengok kan, kita punya keadaan masing-masing kan, dalam mana kita mensyukuri nikmat Allah SWT tu. Jadi terima kasih kepada MC Ustaz Rahman selain dan juga Pertubuhan Darul Kifayah, NGO Pertubuhan Darul Kifayah atas peluang sebenarnya untuk berkongsi kan pengalaman Nidal dalam menelusuri atau bahasa dia volunteerism ni kan, sukarelawan ni kan. Dan mungkin dia sharingkan experience yang kita dapat selari dengan tajuk kita pada hari ini. Apa nama tajuk? Tanggungjawab remaja kan, orang pemuda. Jadi sebelum kita go deeper dalam kita punya tajuk kita pada hari ini, Nidal suka nak introduce myself. Nidal, nama dia beri Muhammad Nidal Hazim Nizam. Seperti yang MC katakan tadi, study atau belajar di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dinilai mengambil kos pentadbiran muamalat tahun 3, baru saja sambung pengajian setelah tangguh setahun menyertai sukarelawan ni yang mana kat USIM ada satu program namanya Gap Year, yang mana secara ringkasnya Gap Year ni student yang sertai program ni akan menangguh setahun pengajian dan bekerja ataupun intern di NGO yang disediakan lah. Dan benda ni Allah bagi peluang yang mana tak semua orang boleh dan juga berpeluang untuk buat benda ni kan, iaitu tangguh setahun dan juga sertai volunteerism kan. Dan Nidal mempunyai peluang tersebut apabila awal COVID hari tu kan, 2020 kan, hujung bulan 9 sertai Gap Year ni sampailah pada bulan 10 2021. Dan I can see very different result bila mana kita sertai sukarelawan ni kan. Yang mana sekarang ni pun Nidal jadi aktif sukarelawan bersama Yosh My Foundation, dan kita dapat lihat banyak benda yang kita boleh telusuri dan belajar dalam sektor ataupun bahagian mungkin komuniti sukarelawan ni sendiri kan. So sebelum tadi kita dah berkenalan sikit kan, Nidal suka untuk bawa dua kisah tentang pemuda dulu. Yang mana kisah pertama ni kalau kita baca dalam surah yang selalu kita akan buka hari Jumaat kan, surah Al-Kahfi. Yang mana pada awal surah tu ada menceritakan tentang pemuda, sekumpulan pemuda yang mana kita kenali sebagai Ashabul Kahfi. Jadi pemuda Ashabul Kahfi ni kalau kita tengok go through deeper on kisah dia, mereka ni seorang pemuda, sekumpulan pemuda yang mana bukan biasa-biasa lah, bukan biasa-biasa pemuda ni. Yang mana mereka ni anak-anak pembesar sewaktu itu di kerajaan tersebut lah. Yang mana walaupun mereka ni bila mana kita kata anak pembesar, mempunyai kesenangan dan juga harta ataupun keselesaan kan, mereka still memilih untuk menegakkan, orang katanya, apa yang perlu ditegakkan lah waktu itu kan. Kalau kita tengok dalam kisah tu,
kerajaan kebanyakan pemerintah waktu tu tidak beriman kepada Allah dan mereka menegakkan benda tu. Sebab tu mereka melarikan diri ke gua kan. So itu one story that I want to yang Nida nak share. Kisah pemuda kafir ni. Dan yang keduanya lebih kurang sama keadaannya, iaitu ini pada zaman Rasulullah SAW. Yang mana kisahnya sahabat ini bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni kita lebih kenali dia sebagai anak bangsawan, anak orang kaya yang sangat dimanjakan. Waktu jahiliah sebelum Islam datang, kalau Mus'ab bin Umair ni lalu di lorong dan mereka akan bawa satu minyak wangi yang tak pernah orang lain pakai, which is Mus'ab bin Umair ni akan dapat yang first kan. Nak tunjukkan betapa dia ni keluar daripada orang keluarga yang kaya, dalam masa sama dia memang sangat dimanjakan dan berada dalam keadaan yang sama. Berada dalam keadaan kesenangan, mempunyai kelebihan dan harta ini, memilih juga untuk berkorban, berhijrah dalam keadaan kosong kan, selai sepinggang orang kata kan. Bergerak dan ke Mekah kan, ke Madinah. Kalau awal tu dia bergerak berdua kan dengan seorang sahabat yang buta, Ummi Maktum kan. Jawab nanti dia tengok balik namun, tapi bergerak hijrah ke Madinah dan berada berdua di sana kan, meninggalkan segala apa yang dia ada waktu jahiliah tu kan. Jadi dekat dua kisah ni sebenarnya kita boleh pelajari apa sebenarnya tanggungjawab remaja atau pemuda tu sendiri ya, based on dua kisah ni. Yang mana bila kita tengok balik kan, zaman sekarang kan, berada dalam keadaan yang mungkin senang, keamanan yang ada, dan kita melihat kekurangan dan kelemahan ataupun keperluan untuk memperbaiki keadaan masyarakat waktu ini, maka itu sebenarnya tanggungjawab kita sebagai pemuda dan remaja ni kan. Mana kita ni sebenarnya menjadi ejen ataupun penggerak untuk memperbaiki masyarakat yang ada waktu ketika ini kan, dan menegakkan apa yang sepatutnya ditegakkan kan. Kalau bahasa yang kita senang faham adalah untuk kita berdakwah kepada mereka lah. Tapi terms tu kita sebenarnya boleh pelbagaikan sebab orang akan pandang konsep of dakwah ini pada skop yang kecil kan. Dan sebenarnya kita sebagai remaja ni, pemuda, perlu untuk menggunakan masa, kekuatan dan juga tenaga kita ni untuk kita kembalikan kepada ummahan. Kalau dalam gap year itu dia punya slogan adalah from student to community kan. Jadi kat sini kita boleh buat slogan from youth for community kan, ataupun for ummah. Yang mana itu sebenarnya tanggungjawab pemuda yang kita perlu pinpoint kan. Yang mana mungkin sekarang ni diuji benda yang sama kita kalau kita tengok pada kisah pemuda kafir dan juga Mus'ab ni kan. Kita berada dalam keadaan yang aman kan, nak dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lain. Kita berada dalam keadaan yang aman, boleh katakan aman dan juga stabil kan. Dan kita juga berada mempunyai kesenangan dan kecukupan. Dan waktu kita berada ni, adakah kita akan bazirkan masa kita dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita letak kan. Mungkin perlu tapi tidak pada kuantiti yang sekarang kan. Kalau Nida nak bawa kisah Nida dan experience Nida, pengalaman Nida sebelum masuk gap year kan. Mungkin 3 tahun asasi setahun dan juga 2 tahun di USIM sebelum masuk gap year, tangguh setahun tu. Berada 3 tahun kebelakang ni kita Nida melihat Nida punya jadual is not very improve atau develop diri sendiri kan. Selain daripada study, banyak je masa lain yang kita boleh penuhkan dengan perkara-perkara yang sepatutnya kembali kepada masyarakat kan. Dan benda tu tidak dibuat, mungkin tak nampak di mana dan juga kenapa kita kena pergi sana kan. Mungkin waktu tu kita sendiri kan memenuhi masa-masa lapang itu dengan perkara hiburan kan. Dengan kuantiti yang banyak dan melebihi batasnya kan. Tapi bila mana sertai dan menyusuri jalan sukarelawan ni, kita memahami yang benda tu sebenarnya sangat sia-sia dan ada lagi perkara lain perlu untuk kita buat kan.
Dan benda ni benda yang satu pendedahan untuk Nida sendiri waktu gap year kan, join gap year ni kan. Dan sukarelawan ni sebenarnya sangat-sangat dekat dengan Islam kan. Kalau kita diarahkan untuk membuat sesuatu hanya kerana Allah kan, sama je konsep dengan sukarelawan. Malah kita sendiri sebagai Muslim kan, mempunyai satu kelebihan di mana kita ada kita punya investment kan. Di mana kita buat baik dan Allah akan hadiahkan dengan ganjaran yang lagi baik kan. Dan benda tu benda yang sangat dekat dengan Islam. Dan malah selain daripada tu, dia juga sebenarnya dalam sukarelawan bila mana kita bergerak menyusuri jalan ni akan mendevelop kita lah, menaik, orang kata enhance kan, menambahkan atau memperbaiki atau menambahkan lagi lah skill-skill kita kan sebagai student kan, pemuda, remaja ni. Jadi dengan tanggungjawab kita kembalikan masa, kekuatan dan juga tenaga, mungkin kekuatan kita ni kepada komuniti, kepada ummah ni dengan pelbagai cara, banyak cara-cara yang kita boleh buat kan. Dalam konteks sukarelawan yang ini dah nak bawa berdasarkan apa yang dia dah sebut ini, memang luas benda yang kita boleh buat lah sebenarnya. Mungkin sekarang ni sebab sekarang ni keadaan yang masih lagi banjir kan. So waktu ini sebenarnya remaja dan pemuda ni perlu untuk turun dan membantu apa yang patut lah. Dan kadang-kadang ada orang tak berpeluang untuk turun kan. So benda ni jangan kecilkan skop volunteer tu pada orang kata offline kan, turun padang kan. Malah kita sebenarnya boleh untuk melakukannya dalam keadaan online kan. Dan sukarelawan ni sangat-sangat luas dia punya definisi dan punya skop kan. Kadang-kadang orang terfikir sukarelawan ni hanya hantar bantuan kepada orang yang memerlukan and that's all kan. Tapi sebenarnya sukarelawan ni juga berada di hadapan laptop kan. Mungkin provide something kan, menyebarkan peluang kepada orang berkongsi rezeki kan dengan kempen-kempen yang sedia ada kan. Dan juga ataupun membuat kelas percuma kan, kelas editing percuma ataupun kelas jadi MC percuma. That sebenarnya satu sukarelawan punya bahagian yang kadang-kadang tak semua orang nampak. Dan berbalik pada tadi kan, bila mana kita melihat akan tanggungjawab kita sebagai sukarelawan, sebagai pemuda ni, kita juga tak lupakan juga keperluan untuk kita ada vision kita. Itu benda yang paling dia dapat bila mana dia join gap year dalam which is sukarelawan lah. Sebelum masuk kita tak nampak apa yang nak pergi kan. Walaupun dah 2 tahun mungkin kita still tak nampak kat mana sebenarnya kita nak pergi. Tapi bila kita join sekarang kita akan nampak sebenarnya this is where I need to go. Kalau kita tengok dalam satu lagi kisah yang sangat masyhur kan, yang mana kisah Sultan Muhammad Al-Fatih kan. Sultan Muhammad Al-Fatih ni daripada kecil sampai dia besar kan, apa yang selalu bermain di sekitar dia ataupun diberitahu dia adalah dia ini akan membebaskan Konstantinopel. Jadi benda ni benda yang menjadikan dia ada vision ke arah tu dan dia fokus ke arah tu lah. Dan berapa ramai sebenarnya pemuda pada hari ini mempunyai that kind of vision, mempunyai satu target atau satu cita-cita yang jelas dalam pada dia bergerak menusuri kehidupan dia pada hari ini kan. Waktu dia study ataupun waktu dia sedang berjalan, dan apa vision ataupun adakah kita mempunyai that kind of vision kan. Dan bila mana kita perlu untuk kembalikan apa yang kita dapat kepada komuniti ataupun ummah ni, ada simple things adalah kita memperbaiki kelompongan yang ada pada masyarakat sekarang dengan apa yang kita ada. Sebagai contoh, kita mempelajari tentang konsep ataupun keperluan dalam pentadbiran muamalat dalam management subjek dan kita lihat dalam masyarakat keperluan untuk memperbaiki that kind of sector kan.
So sebagai remaja ataupun pemuda ni perlu untuk kita sumbangkan kembali ilmu yang kita ada ni kepada masyarakat dan memperbaiki kelompongan yang ada untuk membantu mereka bahasa mudah ni. Kalau contoh yang lagi kecil yang kita boleh tengok adalah membantu golongan mangsa-mangsa banjir ni bila mana dia baru lepas hadapi ujian yang diberikan lah. So kita tahu kan, kita ada satu knowledge yang mana mungkin apa keperluan Waktu Banjir, Astagfirullahaladzim, keperluan Waktu Banjir, contohlah tadi apa kit that's kind of kit campaign tadi kan dalam video tadi tu. So benda tu adalah satu keperluan untuk mangsa mereka kan. So kita bantu untuk menjalankan kempen tu bagi mudahkan masyarakat untuk menghadapi the next day kan. So benda tu benda yang bagi Nidal is something supposedly to do lah untuk pemuda zaman sekarang ni. Daripada kita orang kata membazirkan masa kita berada dalam mungkin dalam bilik kan, ataupun duduk dalam bilik buka drama, movie atau main game kan. We need to go out from there, bertemu dengan manusia dan menjalankan tanggungjawab kita. Kalau kita tengok dalam surah ketiga ayat ke-110 kalau silap, yang mana Allah bagi tahu kita adalah umat yang terbaik kan sepanjang zaman. Tapi umat yang terbaik ni bukan berada dalam bilik lah atau membazir dengan masa dia kan. Umat yang terbaik ni berada di luar, bertemu dengan manusia dan juga bercakap yang baik dan menenggah kepada kemungkaran kan, beriman kepada Allah kan. Jadi benda tu kita kena buat sekarang sebagai seorang pemuda kan. Dan benda ni of course lot of things to do and lot of step to take lah. And the first step is we know why we need to do that lah. Mempunyai satu tenaga ataupun kita berada dalam satu zaman, kalau kita tengok kat sepanjang manusia punya masa kan, daripada kecil sampai ke masuk tubuh, kita berada dalam zaman kegemilangan kita lah. Berada dalam zaman kegemilangan kita yang mana kita tak boleh bazir kan. Kita tak boleh bazir kan. Kalau mungkin orang kata saya baru 21, tak, saya sudah 21. What I need to achieve kan. Kalau Al-Fatih umur 21 dah menawan Konstantinopel, adakah umur 21 kita dah tahu diri kita kan, untuk disiplinkan diri kita berada dalam satu jalan yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kalau Mus'ab bin Umair tu sebelum umur 20 dah berhijrah keluar daripada Mekah, adakah kita mampu atau bersedia atau mempunyai at least mindset yang sebegitu kan. So kita kena tengok diri kita kan. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi kan? Siapa lagi yang bertanggungjawab nak mengharapkan adik-adik kan? Perlu adik-adik nak harapkan yang dah dewasa kan. Tak sesuai, dia orang ada komitmen lain. So pemuda ni mempunyai satu masa yang tak boleh dibazirkan sangatnya. Dan jangan tertipu dengan satu suasana yang mana kita lihat seolah-olah suasana tu benar kan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita tak boleh mengikut majoriti, sebab kadang-kadang majoriti tu sendiri tak tepat akan kebenaran ni kan. Jadi kita perlu tengok kan, dalam keadaan kita sekarang, kita perlu menganalisa sedikit keadaan kita sekarang ni, adakah kita berada dalam jalan yang betul ni? Kalau kita banyak menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tak mendevelop diri kita dan malah merosakkan diri kita lagi, so kita perlu keluar daripada kelompong tu dan bergerak ke arah yang lagi baik lah. Dan benda ni is something yang sangat mencabar, tapi dia berbaloi untuk kita. So benda tu need to be point lah. Dan kalau kita tengok kan, dalam surah ke 90 kan, dalam surah ke 90 ayat ke 10 kan, ayat ke 10 surah ke 90 ayat ke 10 dan 11 kan.
Yang maksud dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, tapi dia tidak mengikuti jalan yang mendaki dan sukaran. Yang mana Allah dah bagi tahu jalan kebaikan ni sebenarnya sebegitu kan. Jalan kebaikan ni dia bukan satu jalan yang mempunyai kapet merah dan kita akan berjalan seadanya sebegitu kan. Tapi jalan kebaikan ini mempunyai satu cabaran, pendakian dan juga kesukaran yang of course kita akan jumpa kan, kita akan hadapi kan. Dan benda ni sangat-sangat dekat dengan kita punya keadaan sekarang kan. Bila mana kita sedar kan, oh aku dah bazirkan masa aku pada tempat yang tak sepatutnya kan. Aku dah bazirkan masa aku kan. Mungkin kalau 24 jam tu mungkin 8 jam study kan. 4 jam lagi tu solat, makan semua kan. Dan ada dia baki tu kita akan habiskan mungkin pada games, pada anime ataupun pada drama kan. We know that, kita tahu benda tu kan. Dan kita nak tukar dan nak menjadikan diri kita ni sebagai satu orang kata the best version kan. Bahasa mudah hijrah kan. So kita perlu tahu dan faham bila mana kita nak mengubah diri kita ni bukan satu jalan yang mudah lah, semudah itu kan. Apa tukar tu kan. Tak sebegitu mudah. Dan jalan ini akan ada kesukaran, yang mana kesukaran ini back then memberikan kita kebaikan lah. Dia bagi contoh kan, kalau siapa mungkin minat dengan pedang ni kalau kita nak buat pedang yang berkualiti tinggi kan, pedang ni kalau kita nak bagi yang sangat tajam, yang kuat, yang kukuh ni, kita perlu untuk ketuk tau, kena temper dia kan. Kita kena ketuk bahasa mudah dia kan. So benda tu benda yang sama dengan kita, dengan diri kita sendiri kan. We need to have pressure untuk kita jadi lebih baik kan, untuk jadi the best version of ourselves kan. Dan ujian-ujian yang datang ini adalah benda tu. Ujian-ujian yang datang ini adalah pressure, yang mana akhirnya kalau kita mampu dan sememangnya kita mampu, kita akan jadi yang terbaik kan. Dia bagi contoh, hari Sabtu lepas kita baru buat program bantuan di Gemas Negeri Sembilan. A lot of things happen kan. Dan ada beberapa benda yang kami nampak perlu untuk diimprove untuk buat program kan. So walaupun benda tu some things yang pahit, tapi back then after the program we know that I need to make improve on this. Kena buat baik, kena perbetulkan bahagian ni, kena berbagi bahagian ni. Benda ni sebenarnya salah sebelum ni, so ni dah perlu ubah. So benda-benda macam ni sebenarnya development yang sangat-sangat diperlukan untuk remaja, pemuda, supaya dia jadi pemuda yang sebenar, pemuda yang matang kan. Pemuda yang jelas dengan visionnya, jelas dengan tanggungjawab dia kan, yang tadi tu kan. Dan sukarelawan ni tadi, yang berada di jalan kebaikan ni tadi, akan mendevelopkan pemuda, youth development ni dengan sangat, orang kata ada satu package yang cantik lah. Dalam bab leadership, of course kan, communication, CRM, management, and others lah, yang lain-lain. Jadi skill-skill ni, bila mana kita aktif dalam volunteerism kan, aktif ni mungkin ada orang ingat turun, hantar barang and then done. It's not that lah. Kita perlu ada benda yang lagi besar bila mana kita turun sebagai seorang volunteer ni. We need to go in front and ready to learn anything. Sedia untuk belajar semua benda, dan dalam masa yang sama bersedia untuk menghadapi apa pressure yang datang. Sebab macam tadi ya kan, dalam surah ke-90 ayat ke-10, 12 ni Allah dah beritahu jalan ni jalan yang sukar dan sakit. Jadi benda tu benda yang akan kena ada untuk kita jadi baik kan, untuk kita jadi yang terbaik dalam diri kita kan. Dan bergerak menuju kesukaran yang berlaku ni kan. Ayat dalam surah seterusnya kan, surah ke-93 kan, surah ke-93 ayat ke-4 dan 5 kan, yang mana walaupun dalam kebaikan ni Allah kata mendaki dan penuh dengan kesukaran ni, Allah bagi tahu juga dalam surah ke-93 ni
dalam ayat ke-4 dan 5 kan. Yang sesungguhnya mana tadi? Yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Yang mana setiap kesukaran yang kita hadapi akan semestinya ada pengakhiran yang baik lah. Ada ganjaran dia kan. Ada orang kata kemudahan selepas tu kan. Kebaikan selepas tu kan. Kalau macam Nida sendiri kan, lepas habis gap year, dalam gap year tu a lot of things happen kan. Orang kata duka, suka duka kan, cabaran-cabaran dia kan. But at the end of it, I know that I get something better lah sebenarnya kan. Dan mungkin dalam, kalau pernah biasa kita dengar hadis kan, yang mana jika hamba-Ku berjalan kepada aku Allah akan berlari kepada dia. I get that things to prove kan. The hadis is proof to me yang mana bila mana Nida menyangkakan Nida akan dapat 1, sebenarnya Allah bagi 10 maupun 100 lagi kan, lepas habis gap year kan. So by knowing tanggungjawab kita adalah untuk kembalikan apa yang kita ada kepada komuniti atau ummah ni, yang mana dalam satu jalan ni adalah sukarelawan kan, volunteerism ni. Of course jalan ni susah dan sukar kan. Tapi at the end of the day, dia balik kepada kita ke kebaikan tu akan kembali kepada kita kan. Bila mana kita berada di jalan dan niat yang betul ni, dia akan kembali kepada kita kan. So bagi Nida kan, volunteerism yang orang mungkinlah tak berpeluang untuk join kan, berada di bawah, di in front of the screen kan, turun hantar bantuan, pergi ke tempat mengsebaji contohnya kan. Kita masih ada peluang dalam kita menyebarkan awareness untuk membantu orang lain kan, untuk berkongsi rezeki dengan orang lain kan. So benda tu kadang-kadang orang terlepas pandang kan. Kalau orang cakap Twitter kan, waktu banjir itu, Twitter is one of the things, one of the orang kata platform walaupun yang mudah untuk dapat informasi waktu banjir sebelum ni kan. So and then we have orang kata peluang kan untuk melakukan volunteer on the online way lah. Kita sebarkan informasi yang contohnya sekarang ni PPS dekat Negeri Sembilan memerlukan volunteer untuk turun hantarkan susun ataupun kemas-kemas cuci kan. So we know that we have maybe 1,000 follower kan. Kita sharekan the info kepada orang lain kan. Macam tadi ada kit sejahtera kalau tak silap kan, by Pertubuhan Darul Kifayah dia. We know that kita tahu ada kempen tu kan. Dan kita tak tahu mungkin kita tak ada keupayaan untuk bersama, tapi kita boleh share kepada orang lain untuk orang lain sekali join. So that's one way. Dan another things kalau kita scope yang lagi berbeza kan, menyediakan kelas-kelas yang macam tadi dia cakap kan, editing free untuk develop orang lain kan. Mungkin kita ada satu kepakaran dalam sudut editing video yang mana tak lainnya, tak semua orang ada, dan kita boleh provide that knowledge to kawan-kawan lain untuk diorang develop diri diorang. At the end of the day mungkin buat video macam tadi kan. So benda tu benda yang kadang-kadang orang tak nampak itu as a volunteerism sebenarnya, dan hakikatnya memang sebenarnya itu volunteerism. Bila mana kita buat sesuatu tu dengan kembali ini kepada ummah, kepada komuniti, that's as volunteerism tu. So jangan kecilkan orang kata skop volunteerism. Then having vision on, ataupun bila mana kita berjalan dan melangkah ke jalan kebaikan ni is important. So lah. Itu the story today kan, untuk kita tengok. Kalau kita tengok lagi one of the story yang boleh kita ambil kan, ibrah dia kan, yang mana storynya Imam Hasan Al-Banna kan. Perjalanan dia daripada hidup sampai dia syahid kan, full of the
orang kata cabaran, difficulties, tapi mempunyai satu vision yang sama, yang satu kan. So benda tu benda yang sangat-sangat perlu untuk dicontohi oleh pemuda sekarang, yang mana bila mana kita ada satu vision yang tetap, dan vision tu sangat-sangat selaras dan selari dengan tanggungjawab kita sebagai pemuda, kita akan meninggalkan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat. We will focus on that vision and that target. So that will fulfill our life lah. Sebab apa? Sebab Allah ada firman kan, ada bagi tahu dalam surah Juzul Amma, Anas, mana manusia ni sebenarnya dalam kerugian. Manusia ni dalam kerugian. Demi masa manusia ni dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Berpesan-pesan dan so kita melihat untuk kita ini tidak rugi dalam kita punya masa ni, yang mana kematian itu tak tahu kat mana. Kita perlu tengok adakah kita ini berada dalam dua golongan. So dua golongan ni adalah dua golongan yang mana berpesan-pesan dengan kebaikan, dalam masa yang sama berpesan-pesan kepada kesabaran. Kenapa kesabaran dan kebaikan kan? Sebab dia macam tadi Indah cakap kan, surah ke-90 ayat ke-10 dan 11 tu Allah dah beritahu, jalan ni jalan yang sukar, jalan yang sukar, jalan yang payah, banyak-banyak ujian ni. Ujian paling senang kalau dalam sukarelawan ni, ujian mungkin pergi ke tempat tu, lepas balik tiba-tiba tayar rosak, kereta rosak, motor rosak ke, ataupun tiba-tiba pergi bantu orang, kita punya benda hilang ke, dompet hilang ke. So ujian-ujian ni sememangnya perlu kita iringi dengan kesabaran lah. Dan berada dalam keadaan yang ataupun jalan macam ni, kita kena tahu platform-platform yang sesuai untuk kita lah. Adakah bergerak dengan sendiri tu is something yang boleh buat, tapi how far kita punya kekuatan untuk kita istiqomah dalam tu tanpa kita handle. So it's better untuk kita berada dalam satu kumpulan atau komuniti sukarelawan ni, supaya kita boleh tahan ataupun supaya kita boleh orang kata komitmen lah, boleh komit dalam tu, boleh istiqomah, boleh bila mana kita jatuh kan, orang kata semangat tu nak hilang, ada kawan, ada tim yang boleh naikkan kita. So benda tu benda yang perlu ataupun sewajarnya untuk kita buat lah. Then kalau kita tengok kan, satu lagi kisah, sebenarnya suka tengok kisah, baca kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah penyelam Islam sebelum. Ada dua kisah yang ni remaja, boleh ke? Remaja muda ke? Yang mana dua orang kan, para sahabat boleh ke? Tu dia kecil kan, perang Badar kalau tak silap. Ada dua ni, seorang 13 ke 14, seorang 13, seorang ni 14. Jadi dua orang ni nak sertai sekali perang Badar ni waktu tu. Dia jumpa dengan seorang sahabat yang lagi tua waktu tu yang nak pergi. Dia kata dia nak pergi untuk perang. Tapi sahabat ni, dua orang budak ni lah, dua orang remaja ni kata dia nak pergi untuk perang. Tapi sahabat yang berusia ni kata, ataupun yang besar ni kata tak boleh sebab kau masih kecil. Tapi dia orang dua ni kata, mak dia kata jangan pulang selagi mana Abu Jahal ni tidak dibunuh oleh mereka berdua. Jadi sahabat ni berikan ujian kan, nak test sesuai ke diorang dua ni pergi. Test rupanya dapat lepas dan pergilah perang. Dan akhirnya dua orang ni adalah orang yang membunuh Abu Jahal. So nak kata ni, dalam keadaan umur yang sebegitu, mempunyai satu confident untuk bergerak masuk perang tu satu, dalam masa sama mencapai apa yang dia nak kan. Benda tu perlu untuk kita contohi sebagai pemuda waktu zaman sekarang kan. Having such as
having the confidence like that untuk bergerak ke depan dan membawa apa yang kita percaya dan apa yang kita belajar. That is something that kita sangat-sangat perlu contohi. Bila mana berada dalam jalan kebaikan, dalam masa sama kita nak improve diri kita. Dunia ni kalau kita tengok, ramai yang kata dunia ni apa mungkin kita ambil skop Malaysia, apa tak berada dalam keadaan yang baik kan. Tapi sebenarnya keadaan itu adalah asbab daripada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik kan, berdiam diri. Jadi kita ni remaja pemudi sangat-sangat memerlukan satu confident untuk melangkah ke depan dan menyuarakan suara mereka tentang kebenaran yang perlu disuarakan. Kalau kita tengok suara-suara yang lantang ni adalah suara-suara daripada orang kata tidak mempunyai paksi yang benar kan. Sedangkan kita mempunyai satu paksi yang benar, tak mempunyai keberanian untuk menyuarakan benda itu, menyebarkan benda itu. Maka benda itu benda yang sangat-sangat perlu untuk diperbaiki konsep kita lah sebagai remaja. Sebab remaja ni sangat mempunyai satu semangat yang tinggi, tenaga yang tinggi kan, suara yang orang kata lantang lah. Remaja ni sepatutnya. Remaja yang matang ni perlu untuk mempunyai this kind of characteristic lah, yang mana kita perlu develop benda ni. Kalau sekarang mungkin banyak benda yang kita perlu develop. So now is the first step, which is we want to improve ourselves. Kita perlu bergerak ke arah itu. So mungkin benda ni benda yang will take long time kan. Tapi orang kata patah Melayu kan kata sikit lama-lama jadi bukit. So benda tu benda yang mungkin kita perlu ni. Terus komit, jangan orang kata putus asa kat tengah jalan kan. Baru join sekali, tiba-tiba ada ujian datang dan kita lari. That's not tak perlu untuk, bukan tak perlu, jangan buat benda tu kot. Never give up dalam jalan ni. Sebab tadi dia cakap sangat-sangat sukar tu ada, kesukaran tu confirm ada. Tak ada kesukaran tu pelik. Itu satu. Bagaimana kita nak bergerak ke arah syurga bahasa mudah ni. Nak join volunteerism ni, bergerak ke arah syurga ni. Sekarang ni berdakwah kepada orang kan. Benda yang sukar dan iblis tak suka lah. Dan mesti ada ujian-ujian yang datang kita. So kita perlu bersabar dalam masa itu, terus bergerak ke depan. Dan untuk kita pastikan pergerakan itu sentiasa ada, kita perlukan platform-platform kan. Contoh macam ni, NGO pertubuhan, Darul Kifayah kan, aktif dalam ke arah sukarelawan ni kan, join dia orang kan. Dan banyak lagi platform-platform lain yang boleh kita join. We need to find the circle yang mana kita boleh commit macam tadi dia cakap kan. Contoh yang boleh dah bawa on this point adalah kalau kita nak dapatkan cemerlang kan, mungkin 8A ataupun 4 flat kan, kita tak boleh berada dalam satu kumpulan yang tak nak dapat benda tu. Kita kena ada dalam kumpulan yang sama macam tu. Kalau kita yang nak dapat cemerlang ni 4 flat ataupun 8A plus kan, ada dua kawan kan, A dan B kan. A ni memang nak capai benda yang sama dengan kita, B ni tak nak. Dia target dia, aku nak lulus, cukup. Antara dua ni kita kena pilih yang A, sebab dia sama dengan kita. We have target yang sama. So pergerakan dia akan sama. Kalau kita pergi ke kawan yang B ni, mungkin dia akan penuhkan dia punya masa dengan benda-benda lain yang tak membawa kepada target kita. Sebab apa? Target dia nak lulus. Target kita nak straight A. So of course bila nak straight A, dia punya point ada lain kan. Dia punya effort tu lain. So benda tu kita kena tengok kita kena tahu pilih circle mana yang sesuai kan. So circle dalam komuniti sukarelawan ni sangat luas. One of the things yang kita ada sekarang itu pertubuhan Darul Kifayah. Banyak lagi yang lain juga. Tengok pada kita punya peluang dan ruang dan effort yang kita ada kan. Macam ni sekarang dalam Yosh Amal Foundation yang ajar ni dekat sini Iqbal dengan pertubuhan Darul Kifayah kan. So
boleh tengok kat Malaysia sebenarnya banyak NGO dan sekarang kita ada kat sini untuk kita, which is nak katanya peluang tu banyak, platform tu banyak. Kita sebagai seorang remaja perlu pilih lah kat mana kita nak ataupun kita nak stick pada keadaan kita yang sekarang kan, yang mana bahasa mudah dia tidak menjalankan tanggungjawab kita lah sebagai remaja syurga ni kan, tak menjalankan amanah kita kan. Kalau hadis Rasulullah kata setiap daripada kita ni adalah pemimpin kan. Kalau terms yang sebelum ni orang kata daripada negara barat, dia kata with great power come great responsibility kan. Bila dengar ayat tu dia macam kita ada power so tak apa kan. Tapi dalam Islam lain. Islam kata setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dia, which is of course lah kita setiap daripada kita ni ada tanggungjawab kita sebab kita ni seorang pemimpin. Jadi tanggungjawab kita sebagai pemuda ni akan dipersoalkan dengan kekuatan tubuh yang ada, masa yang mungkin ada lebih kan berbanding orang yang lain, mungkin ada kesenangan sikit kan, akan dipersoalkan oleh Allah kat mana kita habiskan benda tu kan. Jadi dunia bukanlah tempat pengakhiran, bukanlah tempat kita kan selamanya. So we need to check that kot, untuk tengok balik benda tu supaya kita tak lalai lah bahasa mudah ni kan, dalam pada kita mengenusuri jalan-jalan kehidupan. So bila kita tahu kita punya tanggungjawab sebagai remaja ni sebagai perlu untuk kembali dengan segala ni perlu ummah, community, dan kita perlu cari platform kita lah untuk kita terus komit dalam tu kan. Macam yang sedia ada, and always never give up on this road lah, jalan ni, this journey. Dia akan sentiasa ada kesusahan dan kesukaran. In fact sekarang pun mungkin ada kesusahan dan kesukaran yang kita hadapi, dan itu menandakan kita berada dalam benar, insyaAllah. So saya rasa itu je kot, sharing kita. Dan peringatan ni mungkin dalam sharing ni ada peringatan, yang mana peringatan ni back then balik pada Nidal juga sebenarnya. All of the things that I share and Nidal share ni, yang kita kongsikan ni sebenarnya berbalik pada Nidal sendiri, yang menjadi ingat diri Nidal sendiri. Dan untuk yang sama-sama yang dengar ni, mungkin dengar rakaman lepas 3 ataupun apa-apa, untuk kita tengok balik diri kita, dan kalau ada benda yang boleh kita share kepada orang, kita share kepada orang, supaya benda tu tak tersekat atau tertutup kat sini saja. So dari situ sahaja daripada Nidal sebagai perkongsian dalam tema atau tajuk tanggungjawab remaja syurga. Jadi itu kot pada hari ni daripada MC. Ada juga. MC on the way, insyaAllah. Okay. Jadi so itu jangan lupa untuk ambil tu CTA tu,
call to action. Join sukarelawan, cari platform tu, dan jangan sesekali putus asa kot. Dengan jalan kebaikan. Okay. Assalamualaikum. Minta maaf atas segala gangguan daripada segi teknikal. Saya mohon maaf atas segala kesulitan yang telah berlaku. Alhamdulillah, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Nida Haziq atas kesudian untuk menyampaikan sedikit perkongsian yang saya rasa pada hari ini sangat-sangat bermanfaat, lagi-lagi untuk kita bergelar seorang remaja. Yang mana kita tahu sukarelawan ni dia amat penting, yang mana kita kena, setiap orang kita kena ada lahirkan sifat sukarelawan itu, yang mana kita nak bantu orang-orang lagi dalam musim pandemik ni dan musim-musim dalam kekangan masyarakat kita ditimpa musibah banjir. Jadi kita kena ada sifat sukarelawan untuk at least kalau kita tak dapat mampu untuk sumbangkan daripada RM1, sumbangkan tenaga, lain sekali kita bagilah doa kepada mereka semoga dipermudahkan segala urusan. Dan saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Nida Haziq atas kesudian untuk berkongsi pada malam ini, atas segala masa yang telah diberikan untuk pada malam ini. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sidang penonton yang sehingga ke hari ini masih ada lagi bersama-sama dengan kita untuk bersama-sama mendengar sedikit perkongsian daripada saudara Niza Haziq. Dan bagi Pertubuhan Darul Kifayah, kami ingin memohon ribuan kemaafan atas segala kekurangan, kekangan sepanjang mengendalikan program ini. InsyaAllah program ini sekiranya tak ada perkara-perkara yang berhalangan, InsyaAllah program ini akan berterusan. Kita akan buat sebanyak 2 minggu sekali. Dan kami juga daripada Pertubuhan Darul Kifayah ingin menjemput ataupun ingin menguar-uarkan kepada remaja-remaja ataupun masyarakat pada luar ini menjadi sukarelawan kami untuk sama-sama membantu membuat kerja-kerja amal kebajikan, kerja-kerja sukarelawan. InsyaAllah Pertubuhan Darul Kifayah menyediakan platform yang saya rasa sangat bagus untuk menjadi seorang sukarelawan yang lebih baik. Dan saya rasa itu sahaja. Selamat malam saya ucapkan. Terima kasih saudara Niza Haziq dan terima kasih semuanya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.